Surat berapa? 72 Ustaz Daud. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasihlah pada Mio yang konsistenlah buat program kita ni, dan juga Ustaz Daud kita kerana sudi jugalah malam ni, penat macam mana pun, sibuk macam mana pun. Tak apalah, insya-Allah Allah bagi berkat pada kita ni, dan minta diletakkan kita dalam golongan yang sentiasa bertambah ilmu dia, bertambah keimanan dia, bertambah penghayatan dia, bertambah berkat dalam kehidupan dia, insya-Allah. Jadi ini adalah sesi yang ke-10 lah malam ni sebenarnya Ustaz. Dan saya tak fungsi mana kalau Ustaz ni kita boleh cover balik dalam jangka masa yang Tuhan izinkan kita berjumpa ke apa semua tu, dan perbincangan-perbincangan pun masih boleh terus dijalankan walaupun kita rasa macam terlepas beberapa perkara. Nak buat macam mana terlepas tu pun sebab masing-masing terlibat dengan WISE online, masing-masing terlibat dengan program-program lain juga, program-program ilmiah yang lain. Bukanlah kata perkara-perkara yang tidak ada prioritinya. Bahkan kalau kita nak selesai urusan keluarga tu pun sebenarnya itu satu prioriti yang besar. Jadi insya-Allah lah Allah bagi kita cover dari segi lain lah. Okey, jadi kita nak sambung ni muka surat 72 yang saya pakai ni yang IFIM 2013 lah. Jadi kalau yang Ustaz dengan Mio ni mungkin boleh cari di tengah, dan dengan demikian laku. Dan dengan demikian laku. Okey, jadi saya mulakan dululah. Saya mulakan dulu. Tetapi saya ingat sebelum kita mulakan ini, saya sebenarnya nak bincang ataupun nak share sikitlah yang Dr. Khalif ni. Saya rasa kedua-duanya dah ikut bacaan buku Islam dan Sekularisme tu. Tapi saya ingat sangat pentinglah kita bincang, kita macam ulang tu. 8 perkara penting bagi seorang penuntut ilmu. 8 perkara wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk bertanya, untuk mengetahui tujuan apakah dia menuntut ilmu yang tertentu tu. Jadi saya ulang ni pertama untuk diri saya sendiri jugalah, dan juga yang kedua untuk kita ingat tujuan kita baca buku Islam Faham Agama dan Asas Akhlak ni, dan juga buku-buku lain Prof lah. Dan juga bertujuan untuk kita tahu letak duduknya guru kita ni di mana. Bukan sebarang guru sebenarnya. Bukan macam guru-guru lain. Dan buku yang beliau tulis itu bukan sebarang buku. Bukan seperti buku-buku lain. Dan kalau kita tengok sekarang ini pun, saya rasa tak ada perkumpulan-perkumpulan pelajar dan persatuan-persatuan dan juga pusat-pusat kajian yang bersungguh-sungguh untuk membincangkan idea dan pemikiran seseorang sehingga ke tahap yang macam kita lihat ni. Jadi saya rasalah ini sebenarnya menunjukkan keberkatan apa yang Profesor bawa ni, dan keberkatan ilmu itu sendiri yang bukan sekadar baik untuk diri sendiri, bahkan juga untuk para muslimin, khususnya yang belia, yang muda-muda ni lah, yang boleh pula membentuk masyarakat di sekeliling mereka lah. Jadi saya ulang sedikit lah untuk sama-sama kita refresh. Wajib bagi seorang penuntut ilmu itu mengetahui 8 perkara sebelum menuntut ilmu yang nak dituntut tu lah. Okey. Pertama, tujuan ilmu yang nak dituntut tu sendiri. Apakah tujuannya? Apakah matlamat ilmu itu? Dan yang kedua,
manfaat ilmu itu kepada dirinya. Walaupun ilmu itu bagus, tapi manfaat kepada dirinya itu setakat mana? Perlukah untuk dia menuntut ilmu itu? Saya teringat karangan Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Zainuddin, apabila beliau mengarang kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Maknanya mengekang ataupun melarang ataupun menyekat golongan awam daripada mempelajari ilmu kalam. Bila kita lihat secara luaran, seolah-olah kenapa nak sekat ni ilmu yang bagus. Rupa-rupanya ulama melihat jauh lebih daripada apa yang kita lihat. Maknanya sebahagian ilmu itu kurang sesuai diajar kepada orang awam. Tetapi khusus untuk golongan cendekiawan. Sebab itulah Dr. Khalif ketika membahaskan isu ini dalam bicara buku beliau itu, maka disebutkan satu hadis orang Badui, di mana seorang Badui ini telah pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka katanya, wahai Rasulullah, berikanlah aku suatu tips ataupun petua untuk aku masuk syurga. Jadi kata Rasulullah SAW, sembahyang 5 waktu. Maka ditanya lagi, itu sahajakah? Ya, itu sahaja. Sembahyang 5 waktu. Ditanya lagi sekali, itu sahajakah? Ya, sembahyang 5 waktu. Jadi, kalau kita terima bulat-bulat hadis ini secara harfiah, maka cukuplah setakat kita sembahyang 5 waktu, Mio. Tapi kata Dr. Khalif, dan saya rasa ini satu pemahaman yang betul apabila kita bawa masyarakat kita berfikir. Kita bukan badui. Kita bukan badui. Kita bukan orang kampung. Kita bukan orang yang kerjanya menoreh. Kita bukan orang nelayan pergi ke laut untuk mencari sesuatu rezeki. Tetapi kita adalah orang yang mengaji, orang yang mengajar, orang yang mencari ilmu, orang yang menulis, orang yang membahas, orang yang mengkaji. Jadi apabila kita tergolong dalam golongan ini, maka wajiblah kita untuk menambah sedia ilmu yang telah kita ada itu. Mendalami sedikit demi sedikit dan berfikir. Kita adalah pemikir. Jadi orang yang berfikir itu, nilaian dia ataupun darjatnya itu, orang yang alim itu adalah tinggi di sisi Tuhan, tetapi ia datang bersama harganya. Itu harganya kepenatan, kegetiran, kesusahan, kesukaran dalam menuntut ilmu itu. Tapi berbaloi lah. Berbaloi. Kemudian yang ketiga ialah ciri-ciri yang terdapat dalam ilmu tersebut. Ciri-ciri yang terdapat dalam ilmu tersebut. Dan yang keempat, rijal ataupun muallim. Apakah tokoh-tokoh di dalam bidang itu? Dalam bidang ilmu itu. Yang kelima, jenis ilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, ilmu mukasyafah, ilmu muamalah. Dan yang keenam, martabat ilmu itu. Contohnya kalau ilmu maqasid syariah itu, kalau nak diletakkan dengan ilmu epistemologi mungkin sebanding, begitu, dengan ilmu kalam. Tetapi ilmu fiqh mungkin agaknya barisan yang lain ataupun kelompok yang lain. Begitu. Dan ilmu matematik dan fizik contohnya di barisan yang lain pula. Itu dia tidak satu kategori itu. Dan kemudian pembahagian ataupun al-qismah. Pembahagian dalam bidang ilmu itu, pecahan-pecahan itu. Kalau dalam bidang falsafah contohnya dia ada ethics, aesthetics, dia ada kosmologi, dia ada ontologi dan sebagainya. Itu pecahan-pecahan di dalam bidang ilmu itu sendiri. Dan akhir sekali ialah dia panggil anha' ta'limiyah ataupun ekosistem di dalam ilmu itu. Tapi yang menariknya ialah Profesor Alatas ini kata Dr. Khalif ialah merupakan bukan ahli falsafah. Jadi Profesor Alatas ini dia bukan ahli falsafah. Sebaliknya dia seorang
pemikir agung yang membawa idea-idea agung. Dan ilmu yang dibawa itu ialah ilmu bersifat ilmu kulli. Bukan juz'i. Iaitu ilmu kalam. Yang kita sebut sekarang ini secara moden, postmoden ini sebagai pandangan alam Islam. Dan ia menepati tujuan ilmu yang mulia, iaitu isbatul aqaid ad-diniyah min khilalil adillatil yaqiniyah. Maksud dia apa? Maksud dia mempertahankan ataupun mengisbatkan ataupun mengiyakan akidah agama dengan cara ataupun melalui perantaraan, melalui dalil-dalil ataupun proof ataupun barahin yang pasti, yang pasti. Dan juga tujuan daripada ilmu-ilmu sebegini tidak lain dan tidak bukan liiqamatil hujaj wal barahin al-aqliyah wan naqliyah. Jadi kata Dr. Khalif baru-baru ni, saya sangat tertarik lah. Dia kata ilmu yang tinggi ni sebenarnya ilmu yang berdiri tinggi daripada ilmu-ilmu lain ni. Antara lain sifat dia ialah dia menggabungkan antara dalil akli dan dalil nakli. Begitu. Saya teringat pula kepada soalan Ustaz tadi berkenaan dengan masalah sains itu tadi yang disebut di dalam sesi tadi. Di mana approach ataupun gaya untuk kita mendekati ilmu sains dan ilmu tafsir ni Ustaz sebenarnya sama. Iaitu kita pakai cara tafsir dan takwil. Tafsir dan takwil. Jadi ilmu sains tabi'i pun kita pakai tafsir dan takwil. Ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis ini pun kita pakai tafsir dan takwil. Itu dari segi approach ataupun pendekatan kita terhadap ilmu itu. Jadi kalau nak kira tu sama tu. Jadi kitabullah yang terdiri daripada yang pertama itu alam tabi'i itu pun kita kena lihat penyiasatan ataupun investigation secara zahir dulu. Dan kemudian kita pergi kepada secara batin ataupun secara tersurat dan tersirat. Jadi tafsir pun begitu juga. Kita mulakan dengan tafsir ayat-ayat muhkamat. Dan kemudian pada bahagian ayat-ayat yang mutasyabihat itu maka kita mula menggunakan takwil. Tetapi takwil ini bukannya yang kita kata tafsir batiniah. Batiniah itu bukan. Itu tak betul juga tu. Tapi mengambil kira aspek-aspek yang telah diterima oleh ulama-ulama yang muktabar di dalam bidang itu dan kemudian dihubung jalinkan sehingga ke peringkat yang dikatakan takwil awwala yu'awwilu ta'wilan tu. Kita pergi kepada sebab yang lebih ataupun perbahasan yang lebih awal, yang lebih dalam, yang lebih jauh, itu maksud dia. Gitu. Jadi sebab itulah Ustaz, kalau kita cerita Mio tentang Islam, faham agama dan asas akhlak ini, bila kita bincang tentang maksud agama, maksud din itu dalam konteks empat makna yang dibincangkan dalam Lisanul Arab itu oleh Ibn Manzur. Jadi empat maksud ini akhirnya dia menjurus kepada yang dikatakan yang last kali itu Islam itu agama fitrah. Dan sebelum agama fitrah itu kita mengembalikan diri kita kepada Allah SWT itu. Kita menghambakan diri kita, mengembalikan diri kita itu. Maka Profesor Al-Atas membuat suatu takwil dengan perkataan raj'. Ar-raj' itu. Ar-raj' itu maksudnya dua. Pertama ialah hujan. Yang kedua ialah kembali. Dan agama itu dikaitkan dengan kembali itu. Jadi maksudnya itu sebenarnya tidak lari. Tetapi dikaitkan dengan cantik, dijalin.
sehingga menjadi suatu jalinan dandanan yang cantik. Sehingga kita nampak dari segi keindahannya itu. Kefahaman beserta keindahan. Kefahaman tafsiran itu. Tafsir dan takwil itu digabung, disatukan itu. Jadi kalau dalam konteks belajar ilmu sains tabi'i pun begitu juga. Saya ingat Dr. Adi tadi menyebutkan tentang meja itu. Meja itu kalau kita tengok itu molekul dia tu, jauhar dia tu, Ustaz. Kan? Terdiri daripada molekul-molekul kan yang tersusun. Jadi mungkin kita faham setakat itu saja dari segi tafsir. Tetapi dari segi takwilnya, kalau kita pergi lebih jauh, dia ada satu kefahaman di dalam ilmu sains itu sendiri yang mana atom-atom ini musnah dan recreated, musnah dan recreated, musnah dan diciptakan balik, musnah dan diciptakan balik. Begitu. Jadi sebenarnya yang kita lihat sekarang ini adalah wujud fana. Dan sebenarnya dia tak lari daripada yang kita faham dalam ilmu kalam kita tu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang saya nampak Ustaz dengan Mio ni sebenarnya, mata saya mungkin tertipu. Sebenarnya yang saya nampak ini ialah perbuatan dinamik yang berterusan oleh Allah SWT yang mencipta dan mematikan, mencipta, mematikan. Jadi jasad kita ni sebenarnya hidup mati, wujud fana. Tetapi mata kita ini dengan kelemahan yang kita ada ini melihat seolah-olah zahirnya jasadnya yang sama. Begitu. Tapi yang roh kita itu berbezalah. Roh kita itu ia tidak mati. Saya sebutkan sebelum ni kelas yang sebelum ini ataupun sebelum itu lagi, bila kita bincang tentang kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, sebenarnya kata Prof, jasad itu yang mati, jasad itu yang hancur, tetapi roh itu tidak hancur, tidak mati, tetapi ia merasai mati tak kala direnggut dan ditarik daripada zahirnya jasad itu. Begitu. Jadi saya ingat itu lebih kuranglah untuk kita bincang isu ilmu ni pula dimasuk dalam bab epistemologi pula lah. Tapi sebaiknya kalau kita teruskan dengan muka surat 72 tadi. Muka surat 72 saya mulakan dululah bacaan ni. Okey. Okey, dan untuk sedikit recap, sebelum ini dalam 10 helai yang kemudian ini, 5 helai, 10 helai ini yang lepas, kita bercerita tentang syarat-syarat. Syarat-syarat untuk mendapat ilmu mukasyafah itu. Syarat-syarat maknanya apakah syarat utama bagi kemungkinan menerima ilmu fardu ain, ilmu mukasyafah itu. Ilmu pengenalan itu, bukan ilmu pengetahuan. Ilmu terbahagi kepada dua, ilmu pengenalan dan ilmu pengetahuan. Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Jadi di sini Profesor Alatas menjelaskan 4 syarat utama bagi menerima ilmu itu. Dan 4 syarat tersebut ialah, pertama sekali, ilmu ini ialah ilmu yang bukan setakat memberitahu tetapi juga memberi kenal. Maksud dia bukan sekadar profesor memberikan contoh jiran. Katakan ada jiran yang baru berpindah di tepi rumah kita itu, maka daripada jauh kita intai dia tu ataupun kita dengar kawan-kawan kita bercakap, oh jiran kita ni seorang arkitek, oh dia kemudian telah berkahwin dan kemudian dia berasal daripada Pahang. Begitu. Dan kemudian kita nampak wajahnya itu daripada jauh. Begitu. Itu ilmu pengetahuan. Tetapi apabila kita jumpa dia ilmu pengetahuan ni maknanya cukup untuk bila kita jumpa jiran kita itu besok on the way nak pergi kerja, maka kita boleh kenal itu jiran baru. Itu ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengenalan ini ialah di mana jiran itu sendiri
dia dah datang ke rumah kita, anak-anak dia pun mula bermain dengan anak-anak kita, dan kemudian kita dah mula berbincang bersembang dengan dia, daripada bersembang minum teh, daripada minum teh ajak tidur teman suami masing-masing outstation contoh. Dan kemudian akhirnya disebabkan rapatnya dan kemudian kita layan anak dia elok, dia pun suka tengok kita dan sebagainya, maka dicurahkanlah perasaannya itu kepada kita. Betapa susahnya dia berhijrah daripada contohnya daripada Pahang ke Terengganu. Kemudian betapa dia tu sebenarnya suka negeri Terengganu, tetapi dia pernah orang kata ada boyfriend dengan orang Terengganu dulu contoh. Maka diceritakan perkara-perkara yang kalau kita tak kalau dia tak ingin untuk beritahu kita, kita tak akan tahu. Begitu. Itu ilmu pengenalan. Untuk kenal itu lain dengan tahu. Dan dalam bahasa Melayu pun kenal tu lain. Tak kenal maka tak cinta. Itu pepatah Melayu. Tak kenal maka tak cinta. Bukan tak tahu maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Jadi rapat. Kenal itu satu step sebelum pergi kepada cinta tu. Okey, dan seterusnya itu perbezaan antara ilmu pengenalan dan pengetahuan. Dan syarat yang saya sebutkan tadi itu, pertamanya ialah mestilah adanya hasrat ingin dikenali daripada yang ingin dikenali itu. Maknanya kalau dalam konteks Allah SWT, kuntu kanzan makhfiyan fa'aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa likai u'rafa. Maknanya adanya hasrat untuk dikenali. Dia sendiri nak cerita. Okey, bukan kita tanya. Kalau kita tanya pun dia tak beritahu. Dan yang kedua ialah pemberian kenyataan. Maknanya apa yang diberitahu itu? Apa yang dikenalkan itu? Apa ciri-ciri perkara-perkara yang nak disampaikan itu? Dan yang ketiga ialah taat patuh mengikut cara mendekati diri yang ditetapkan oleh yang ingin dikenali. Maknanya kalau saya tekan sangat, last kali dia lari. Tapi jiran itu tadi, bila kita macam senyap, diam saja, dia nak cerita. Dan kita menjadi pendengar yang setia, maka dia nak ceritalah pada kita. Tapi kalau kita, lepas tu, habis tu kenapa? Kita interrupt dia. Maka dia pun rasa terganggu, maka dia pun tak rapatlah dengan kita. Dan yang keempat ialah amanah dan kepercayaan. Maksudnya, zat ataupun orang yang ingin dikenali itu sebenarnya apabila dia percaya pada kita, dia rasa dia boleh memberi amanah kepada kita, maka dibukakanlah rahsia yang ingin dibukakan itu. Itu jadi 4 syarat untuk mendapat ilmu pengenalan. Jadi kita sambung dengan dan dengan demikian. Dan dengan demikian laku pula dia telah menaruh dan membina dirinya dalam keadaan keadilan. Oleh sebab itu dan bagi mencapai keadilan sebagai tujuan akhirnya, maka Islam membuat perbezaan antara penuntutan kedua macam ilmu itu. Pertama, menjadikan penuntutan ilmu syarat utama bagi ilmu yang pertama itu wajib diselenggarakan oleh segenap kaum muslimin. Yakni dijadikannya penuntutan ilmu itu sebagai fardu ain. Dan penuntutan ilmu yang kedua itu sebagai hanya wajib bagi sebahagian sahaja kaum muslimin dan tiada wajib bagi semuanya, yakni fardu kifayah lah. Yang ni saya rasa kita sama-sama faham lah. Ilmu agama tu wajib dan kemudian ilmu yang bukan agama itu fardu kifayah. Tetapi tetap kena ada seseorang yang tahu tentang ilmu itu dalam masyarakat. Okey, kewajipan menuntut ilmu fardu kifayah ini memang boleh ditukarkan menurut makam pencapaian ilmu seseorang supaya diangkat pindah ke peringkat ilmu fardu ain. Dan keadaan ini bergantung kepada keperluan seseorang yang merasai wajib bagi dirinya menjadikan apa yang fardu kifayah kepada orang lain itu dianggap fardu ain baginya dengan tujuan memperbaiki lagi keadaan dirinya. Jadi konsep fardu ain dan fardu kifayah itu pun dia boleh adjust juga mengikut kes individu tu juga. Okey. Pembahagian ilmu kepada 2 bahagian dan cara serta penuntutannya kepada 2 perkara yang wajib bagi semua dan yang wajib bagi sebahagian. Ini pun menyatakan dengan jelas bagaimana Islam mengenakan keadilan terhadap ilmu dan terhadap insan yang menuntutnya. Justru sebab demikian keadaannya kerana semua ilmu syarat utama yang dikenakan syarat fardu ain yang menyediakan kemungkinan bagi mendapatkan ilmu yang pertama itu adalah baik belaka bagi insan
Sedangkan tiada semua ilmu yang kedua yang dikenakan syarat fardu kifayah itu baik bagi insan. Yalah, maknanya ilmu agama tu baguslah, memang kena belajar, memang baik bagi insan. Tetapi qadar-qadar dia tu. Contohnya kalau ilmu fiqh itu tidak semua cabang-cabang penjelasan dalam ilmu fiqh itu kita kena tahu. Contohnya kalau orang yang di peringkat sekolah rendah contohnya tak perlu belajar munakahat. Begitu, muamalat. Tapi yang di peringkat sekolah menengah dah kena belajar munakahat, muamalat. Dan kemudian di peringkat yang lebih tinggi lagi kalau dah ada keinginan untuk menjadi scholar ataupun sarjana dalam bidang-bidang yang penting itu, maka dia boleh memilih untuk mendalami ilmu kalam contohnya, ilmu usuluddin. Ataupun kalau dia berminat dalam bidang tafsir itu, maka diambilnya ilmu ulumul Quran dengan ulumul hadis. Begitu. Jadi ada pun ilmu dunia itu tak semuanya baik pada individu-individu tu. Jadi ada yang boleh jadi doktor, tapi sebahagiannya tidak mampu ataupun tidak mahu jadi doktor. Dan keperluan masyarakat itu perlu dipecah-pecahkan. Kena ada arkitek, kena ada quantity surveyor, kena ada bidang pendidikan jasmani dan kesihatan contohnya. Jadi semua ini penting dan perlu dipecah-pecahkan mengikut keperluan setempat jugalah. Okey. Dan kerana insan yang menuntut ilmu yang kedua itu yang akan membawa pengaruh yang kuat dalam menetapkan peranannya dalam kehidupan sekular serta kedudukannya sebagai seorang warga negara, tiada seharusnya seorang insan yang baik. Jadi yang ni nak ceritanya dalam Islam tu memang matlamat hidup kita tu nak menjadikan seorang insan tu insan yang baik. Jadi caranya ialah dengan mempelajari ilmu fardu ain. Ataupun dalam erti kata lain yang orang kampung kata nak ajar agama. Aku nak bagi agama dekat anak aku tu biar jadi. Tu maksud dia. Jadi kalau tak ajar agama sampai satu tahap, walaupun cerdik macam mana pun, walaupun hebat macam mana pun dalam bidang ilmu fardu kifayah itu, last kali dia tak tahu matlamat ataupun tujuan hidup. Sebab insan yang baik ni dia tahu tujuan dia nak pergi ke mana tu. Nak mati, nak pergi akhirat, nak menjawab di hadapan Allah SWT. Jadi kalau yang dah hebat, dah jadi profesional, lawyer yang sangat hebat dan sebagainya contohnya, jadi pada akhirnya dia rasa macam okey dah capai benda tertinggi dalam hidup dia. Jadi dia sudah lupa tentang Allah SWT, sudah lupa tentang Rasulullah SAW. Dan kalau yang tiba-tiba dah tua tu baru nak belajar baca Quran pun maknanya dah sudah agak lambat lah. Tapi baguslah daripada tak nak belajar tu. Sebab itulah kita tengok golongan profesional yang pencen contohnya. Sudah mula mengunjungi masjid-masjid, surau-surau sudah mula berfikir nak letak kat mana duit dia yang banyak sepah-sepah tu. Tak tahu nak letak kat mana. Mulalah orang-orang begini akhirnya disebabkan dia tidak ada ilmu agama dan matlamat hidup yang mencukupi sebelum ni dia ajar dalam agama, maka mulalah ilmu itu disalurkan pada sekolah itu. Ilmu itu disalurkan pada pertubuhan ini. Kemudian dia sudah merasa bahawasanya dia dah dapat, dah jumpa agama. Sedangkan yang dijumpa tu baru ilmu peringkat kanak-kanak yang fardu ain, baru belajar mengaji Quran contohnya. Baru belajar tajwid. Begitu. Dia tak tahu bahawasanya ilmu agama itu sebenarnya dia merangkumi peringkat dan tahap-tahap yang lebih tinggi juga. Dia bukan sekadar baru belajar semayang contohnya, baru belajar puasa, saya baru nak ganti puasa saya yang saya tinggalkan masa saya muda, masa saya jahil. Jadi yang ni yang kadang-kadang menyebabkan kerugian tu lah kepada diri insan tu sendiri dan juga kepada negara lah. Okey, dalam tamadun barat pada umumnya, oleh kerana faham keadilannya berasas kepada dasar-dasar sekular, maka berikutlah pula bahawa faham ilmu yang diterimanya itu pun tentulah berasas kepada dasar-dasar yang sekular atau kepada dasar-dasar yang bersesuaian dengan faham hidup yang sekular yang mementingkan diri hayawani dan insan jasmani. Jadi di barat ini konteks sekular ni pun berkait dengan falsafah sains ni Pak Ustaz. Macam mana barat ini melihat diri manusia itu sebagai insan hayawani. Bila insan itu dilihat hanya sebagai semata-mata hayawani, maka segala tingkah laku, perilaku dan cara dia kontrol alam itu pun secara hayawani. Kalau kita tengok contohnya binatang, kalau nak cakap yang kurang elok sikit, babi lah, khinzir. Tengok cara dia makan macam mana, sondor, tamak nak makan belaka. Tak, orang kata pangan huduh.
Jadi manusia ni dah jadi macam bahaim tu. Bila dia nak nak bahan hasil bumi tu, nak dapat hasil bumi tu, bahan juga, bahan juga gitulah. Dia sudah jadi tidak ada suatu sekatan. Dia tidak ada unsur-unsur rohaniyah. Dia tidak ada unsur-unsur insan yang baik itu. Jadi kita matlamat pendidikan kita ni, takdib, ialah untuk melahirkan insan baik. Tetapi matlamat pendidikan di barat itu melahirkan warga negara yang baik. Jadi warga negara yang baik ini ialah orang yang bekerja, yang membuat production kepada masyarakat. Contohnya dia menyumbang kepada masyarakat, dia bekerja dan kemudian dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai peguam, sebagai ahli ekonomi, sebagai doktor, sebagai pensyarah contohnya. Tetapi kehidupan peribadi dia, adakah dia tidur dengan pelajar dia? Adakah dia ambil dadah? Adakah dia ambil arak? Itu sudah tidak dianggap satu masalah morality. Sedangkan kita di dalam Islam ini, ahli sains kita, ahli falsafah Muslim, bahkan apatah lagi agamawan Muslim, mereka ini sebenarnya tidak membuat perkara-perkara yang mungkar itu. Kerana apa? Kerana ilmu dan amal itu sejalan. Jasmani dan rohani itu sejalan. Tetapi di barat, mereka ini mempunyai suatu, itu saya jelaskan dalam program dalam masjid tadi, bagaimana barat ini telah terbentuk daripada adunan 5 perkara. Pertama, elemen falsafah dan juga cara berfikir daripada Greek. Yang kedua, tata cara kenegaraan dan peraturan undang-undang daripada Romawi, purbakala, Romawi kuno, jadi Greek kuno. Dan kemudian agama Yahudi dan Kristian. Yang dalam agama Yahudi dan Kristian itu pun saling tegang, saling bertentangan dah dalam tu. Dan kemudian juga mereka terbentuk daripada identiti nasional, identiti kebangsaan, bangsa-bangsa induk barat seperti Jerman, Celtic, Nordic, dan juga Slav. Dan last kali mereka juga terpengaruh dengan semangat ilmiah dan akliyah daripada Islam. Walaupun cuba dinafikan oleh sebahagian ahli fikir dan juga ilmuwan mereka lah. Tapi sejarah tidak menafikan. Jadi hakikatnya apabila perkara yang terbentuk dalam adunan resepi yang membentuk tamadun barat ini, bila dicampur, dibuat suatu macam resepi, adunan, campuran itu, dia sebenarnya terdiri daripada bahan-bahan yang saling bercanggah. Bila saling bercanggah, maka dia menimbulkan ketegangan. Ataupun bahasanya yang lebih tepat ialah dualisme. Konsep dualisme ni lawan dia konsep kesatuan, tauhid. Jadi syirik itu bukan sekadar pada pemikiran dia, pada akidah dia. Bahkan syirik di dalam kefahaman dia terhadap banyak perkara. Contohnya, mereka daripada dulu sampai sekarang akan mempersoalkan manakah yang lebih utama, akal ke wahyu? Primacy reason over revelation ataupun primacy revelation over reason. Seolah-olah kena pilih salah satu. Wahyu ke akal. Sedangkan dalam Islam kita tak ada masalah pun. Bagaimana kita memahami bahawasanya wahyu itu adalah suatu sumber ilmu yang paling utama, dan kemudian bagaimana nak memahami sumber ilmu yang paling utama ini boleh menggunakan akal dengan keupayaan yang telah Allah berikan kepada kita. Itulah terbentuknya ilmu kalam juga tu. Nak membahaskan isu-isu ini. Tapi bukan nak membahaskan tu, nak memecahkan ataupun menafikan antara kedua unsur ni. Begitu juga dalam aspek contohnya akal. Jadi mereka membahaskan akal itu rasio ke intelektus. Rasio ke intelektus. Jadi dalam Islam kita terima kedua-duanya sebagai akal. Ada bahagian rasio, ada bahagian intelektus. Ada bahagian yang mencetuskan proses berfikir,
dan ada sebahagian daripada akal itu ia boleh menerima ilham. Begitu. Kan? Jadi begitu juga di dalam Islam, kita tidak ada masalah lelaki perempuan, tetapi di barat feminisme. Ini human right untuk orang majority. Ini human rights untuk orang minority. Ini human rights untuk lelaki. Ini human rights untuk perempuan. Ini human rights untuk negro. Contohnya. Tapi kita tidak ada masalah itu di dalam Islam. Bahkan soalan yang selalu ditanyakan kerana kegentingan ataupun kerana tension di dalam jiwa mereka itu, kerana bercampur aduk tu, maka selalu ditanyakan, yang ni ke yang ni? Wahyu ke? Pilihan kita wahyu atau akal. Jadi kenapa tidak kita terima kedua-duanya itu? Jadi seolah-olah either this or that. Either this or that. Dia tidak ada kesatuan. Dia tak boleh disatukan. Asyik balah je. Ibaratnya macam mak dengan ayah lah dalam satu keluarga. Asyik balah je. Jadi anak tu bengong. Nak ikut siapa? Nak ikut siapa? Ikut ayah, mak marah. Ikut mak, ayah marah. Dan sekali senang cerita dengan mak, anak lagi. Macam tu. Jadi sebab itulah ketegangan di dalam jiwa barat ini yang saya sebut dalam program di masjid tadi, ia terkeluar dalam bentuk pemberontakan terhadap agama. Dia memberontak, payah sangat. Tinggal je lah agama. Sekarang kita pegang sains saja. God is dead. Dah mati dah. Tuhan dah mati. Jadi hakikat Nietzsche tu dah mati. Orang tak cerita pula. Nietzsche tu sendiri pun mati juga. Jadi God is dead. Right. Nietzsche is dead. Jadi sekarang ni dalam Islam maknanya tak ada masalah begitu. Kita berbincang tentang, kita tak ada masalah tentang kebahagiaan. Tapi mereka ni, kebahagiaan tu apa, yang sementara dan sebagainya. Jadi itulah berbeza manusia sekular dengan insan yang baik di dalam Islam itu. Okey, yang ni kita dah sentuh sebelum inilah. Saya ingat kita lompat sikit pergi kepada muka surat 74. Ini isu warga negara yang baik, konsep warga negara itu sendiri, dan kemudian faham ilmu pun dan keadilan ini. Okey, mungkin kita boleh baca sikit di sini di bawah tu, selepas daripada khalifah tu. Selepas daripada khalifah itu, maka kini sesungguhnya jelaslah tampak bagaimana dalam hal yang sedemikian pentingnya peri faham mengenai asas kehidupan duniawi insan ini pun, yakni faham ilmu, Islam itu menampakkan perbezaan faham yang sangat mendalam yang menjadi punca segala perbezaan dengan tamadun barat. Jadi konsep ilmu itu sendiri pun di barat ni dia tidak sama dengan Islam itu. Jadi konsep ilmu itu ataupun sains di barat ni, bahasa Inggeris, ilmu itu sama ada knowledge ataupun sains, Ustaz. Dalam bahasa Arab ini ilmu, makrifah, kan? Dan kadang-kadang thaqafah juga disebut. Okey. Tapi di barat itu sains, ilmu dan juga knowledge, ilmu. Tapi sekarang sains itu sudah seolah-olah mengambil ataupun kontrol tempat ilmu dalam erti kata knowledge tu. Dia dah jadi macam sains itulah. Sains tabi'i ni. Sains itulah yang menjadi knowledge. Sedangkan sebelum ni dalam knowledge tu dia ada falsafah, dia ada sains, dia ada ilmu agama, dia ada apalah. Tapi sekarang ni seolah sains nak kontrol semua sekali dah. Dia dah menganggap selain daripada sains tu bukan ilmu. Okey, jadi dalam Islam itu berbeza. Ilmu itu masih lagi termasuk iman. Dan tujuan menuntut ilmu. Begitu. Dan apabila tujuan menuntut ilmu itu ialah menjelmakan kebaikan, maka dengan automatik keadilan akan terlaksana dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara, dalam dunia. Dan dalam konteks alam sekitar tadi tu, ahli falsafah sains, ahli sains barat itu, mereka tidak mampu melaksanakan keadilan ni. Nak adil macam mana? Sebab pada diri dia sendiri pun dia zalim. Pada Tuhan pun dia zalim. Jadi bagaimana dia nak adil kepada alam sekitar?
alam sekitar yang sains lah, objek bagi ilmu sains. Maka bagi Islam, kepentingan dan nilai insan itu iaitu sebagai insan yang sebenarnya sebagai diri yang akali, itu an-nafsul natiqah lah, dan bukannya sebagai diri hayawani, an-nafsul hayawaniyah. Yang diukur kepentingan serta peranannya berdasarkan nilai kegunaannya kepada negara dan masyarakat. Sebab itulah di barat ini kalau bunuh diri itu dianggap bersalah. Kalau di dalam Islam itu bunuh diri dianggap bersalah sebab membunuh itu sendiri sama seperti membunuh dunia seluruhnya. Dan tidak membunuh itu dan menjaga survival seorang itu sama seperti menghidupkan satu umat tu. Tapi kalau di barat itu membunuh itu dibincangkan. Suicide. Suicide itu good ke evil? Suicide itu husn ke qabah? Husn ke qabah? Baik ke buruk? Good or evil? Good or evil? Jadi perbincangan tentang good or evil ni dibincangkan tapi dia tak pergi ke mana sebab dia tak ada panduan wahyu. Dia fikir akal dia saja. Jadi pada masa akal dia rasa macam, mana boleh bunuh diri? Sebab apa? Sebab bila bunuh diri, maka hilanglah satu contribution daripada seorang citizen, warga negara. Hilanglah satu sumbangan daripada seorang warga negara untuk negaranya. Itu sebab dia. Dia bukan sebab membunuh itu maka zalim pada diri sendiri. Allah SWT dah berikan nyawa dan kemudian kita nak kena menjaga nyawa kita, menjaga jasad kita dan sebagainya. Dia tidak ada perbahasan sehingga ke tahap itu. Yang dia adanya, Allah rugilah negara kita. Hilang satu warga negara. Itu saja. Okey, jadi yang footnote 47 tu boleh baca sendirilah. Terutama kalau kita juga membaca tentang buku Prof tentang Islam dan sekularisme ini dijelaskan maksud sekular masa kini di sini kinian tu. Jadi saya ingat kita skip juga yang ni. Kita pergi kepada muka surat 76. Mio mungkin boleh sambung baca dalam kenyataan yang telah berlangsung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kenyataan yang telah berlangsung ini telah saya berikan sifat-sifat asasi yang merupakan intisari agama Islam. Dan dalam memberikannya demikian telah saya hurai serta terangkan secara yang mudah dan ringkas. Padahal dua jelas dan padat. Dasar utama yang menjadi asal faham diri dan faham insan dalam Islam. Telah saya sentuh perihal pandangan hidup Islamiyah. Dan dalam pada itu juga menekankan keutamaan kenyataan tanzil yang ma'akum perihal perjanjian asali insan yang Tuhan yang hak sebagaimana terdapat dalam surah Al-A'raf dan menunjukkan betapa jelasnya perjanjian asali ini merupakan suatu sifat dasar bagi Islam. Sifat-sifat dasar inilah yang menjadi pokok punca kita sekalian beragama dalam Islam. Yang dialah dua asas faham Islamiyah lainnya yang saling bersangkut paut dengannya. Seperti faham kebebasan dan tugas dan tanggungjawab, faham keadilan, faham ilmu, faham keihsanan, budi pekerti yang luhur sempurna, faham ukhuwah, persaudaraan diri yang Islam, faham peranan dan kelakuan serta peran diri perseorangan dan masyarakat, dan daya sifat yang saling membayangkan hakikat kesamaan yang mengenalkan diri perseorangan dan masyarakat sehingga merupakan suatu kesatuan diri dalam rangka negara dan kehidupan bergabung bersama. Okey, sekejap semua yang italic ni maknanya tulisan sengit tu. Tulisan sengit tu kan, kebebasan, tugas, tanggungjawab, keadilan, budi pekerti, akhlak lah. Ukhuwah, persaudaraan, peranan, kelakuan. Ini adalah konsep-konsep yang berasal usul daripada alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Daripada situ. Daripada alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Daripada situlah maknanya segala konsep-konsep ini kita asaskan. Bahkan sehingga kepada konsep nasionalisme. Nasionalisme ni sebenarnya dia bukan dalam bentuk negara, etnik bangsa, tapi dalam bentuk ukhuwah Islamiah. Ni bala syahidina, kami yang ni, sebab itulah kalau
orang Turki ni dia terasa lain macam kalau orang Palestin ni kena kenyek. Dan kita pun orang Melayu kita rasa lain macam kalau orang Islam kena dianiaya contohnya. Sebab apa? Sebab jiwa-jiwa kita ni bersatu sejak daripada lagi lah. Okey, teruskan. Dalam memberikan ini semua telah saya utamakan peranan serta kepentingan diri perseorangan. Dan mengenai diri perseorangan itu, iaitu keutamaan diri rohani atau diri akali dan perjalanan kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kini patut saya berikan secara menggambarkan garis-garis kasar ini sahaja pandangan atau syuhur Islamiyah mengenai hakikat semesta, pandangan nazar akali serta nazar rohani yang tiada lain dari intisari falsafah Islam yang sebenarnya falsafah yang menentukan bentuk corak gaya pandangan alam hakiki yang ditayakan oleh Islam. Falsafah yang bukan seperti yang difahamkan oleh tamadun barat, akan tetapi yang berdasarkan Islam yang sebenarnya juga yang merupakan hasil penerakaan al-ilm al-laduni atau al-hikmah al-laduniyah, yakni ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya telah saya huraikan tadi sebagai ilmu yang pertama itu juga. Okey, bila kita sebut ilmu laduniyah, maknanya daripada perkataan min ladun hakimin alim. Ladun tu dari sisi, dari kalau macam from the bosom, daripada diri, itu maksud dia. Jadi daripada min ladun tu, ladun dan perkataan bahasa Arab itu, ayat Al-Quran tu, min ladun hakimin alim tu, maka datang perkataan al-hikmah al-ladunniyah, ya. Maknanya yang diberi mukasyafah oleh Allah SWT. Okey, teruskan. Islam menentukan tilikan nazar batinnya terhadap pandangan hakiki di sisi faham agama dan ilmu kepada hakikat wujud dan membezakan antara yang wujud, al-wujud dan yang mawjud, al-mawjud, antara keesaan yang mutlak, al-wahdah, dan keadaan berbanyak berlipat ganda, al-kathrah, antara kekekalan, baqa' dan kefanaan, fana. Pandangan terhadap hakikat semesta ini berdasarkan ilmu yang diberikan dan dinyatakan dalam pengalaman rohani di setiap agama dan yang meliputi segala hakikat luaran, yakni hakikat alam yang nyata dan yang gaib di luar diri insan, dan segala hakikat dalaman, yakni hakikat di dalam diri insan yang mengalami hakikat alam yang nyata dan yang gaib di luar dan di dalam diri insan. Sebagai hakikat suatu kenyataan, kelakuan dan pengalaman yang terjadi dalam sejarah dan dalam kehidupan setiap detik, baik zahir maupun batin, kesemuanya ini, maka Islam dalam pengakuan benarnya pandangan hakikat semesta yang dinyatakan, dilakukan dan dialami itu isbatkan yang sudah jadi, yakni kejadian atau wujud, dan bukan yang sedang menjadi, yakni kemenjadian atau keadaan senantiasa mawujud. Demikian sifat pandangan hakikat semesta yang ditayangkan oleh Islam itu justru kerana yang menjadi tumpuan pandangannya, yang menjadi pokok punca tilikannya sudah pun jadi, sudah jelas, sudah bertindak sempurna, sudah kekal dan tiada menyentuh sebarang perubahan. Okey, sekejap dekat ni dalam ni maksud dia di sini jadi dengan menjadi. Jadi ni maknanya siap dah, lengkap dah. Sebab itulah Ustaz, kitab takwin ni tu dia panggil kitab kejadian. Ia jadi dah, ia siap dah. Tapi kalau menjadi dalam proses tu, dalam proses. Sebab itulah dalam konteks pendidikan hari ni, sebenarnya salah kita gunakan perkataan demi kemenjadian murid. Demi kemenjadian murid itu. Maknanya seolah-olah kita tidak tahu nak letak ke mana hala tuju budak tu. Sebenarnya patutnya kejadian. Sebab kita dah ada model untuk kita turut sebenarnya. Cuma budak tu kita bentuk lah. Tapi bila kita kata kemenjadian, dia akan jadi sistem pendidikan yang kejap gini. Sebab tak jadi-jadi lagi. Kok mana tak tahu nak bawa hala tuju pendidikan. Itu satu. Yang kedua, ini konsep penting ni bila sebut tentang hakikat wujud yang membezakan antara yang wujud dan yang mawjud. Ni.
antara keesaan yang mutlak dan keadaan berbanyak berlipat ganda, antara kekekalan dan kefanaan. Ini Prof letak dalam huruf besar tu, maknanya konsep yang penting. Konsep yang penting tu maknanya al-wujud tu apa? Al-mawjud tu apa? Ini merupakan kalau Mio ni elok nanti kalau cari dalam kitab ta'rifat ke apa ataupun Tahanawi ke apa, Belek Index tu untuk kita cari apakah yang dimaksudkan di dalam perbahasan ilmu kalam, perbahasan ilmu tasawuf. Jadi macam Prof ni dia menyatukan antara ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Ada sebahagian perbahasan ataupun persoalan dalam kehidupan kita ni boleh dijawab dengan ilmu kalam. Tetapi sebahagian lagi dijawab dengan ilmu tasawuf. Dan banyak penjelasan Prof sebenarnya dalam pandangan alam Islam yang diketengahkan itu menjawab dari sudut tasawuf. Walaupun banyak aspek-aspek saintifik dan mantiki yang dijelaskan oleh Prof. Tetapi sebenarnya kata Prof, ilmu tasawuf ataupun metafizik yang tinggi itu tasawuf tasawuf yang ilmi ni, yang epistemik ni sebenarnya yang lebih baiklah penjelasan dan juga perbincangan perbahasan itu lebih tuntas, lebih menjawab persoalan. Okey, mungkin Ustaz boleh sambung kok pengakuan dan pengikraran. 2 baris di bawah las. Dengar tak suara Ustaz? Tak dengar. Ya, kejap. Pengakuan dan pengikraran. Ustaz jumpa tak? Al-yauma akmaltu lakum. Belum tu. Jumpa. Alia Akmal Zakun jumpa. Ustaz nak sambung baca terus pun dapat. Al-yauma akmaltu lakum. Boleh juga. Dari ataupun ayat sebelum tu, dari itu Islam sebabkan dari itu Islam mengisbatkan hakikat sifatnya sebagai yang sudah jadi sempurna lengkap. Dengar tak? Ya, dengar jelas. Sebagaimana juga diikrarkan dalam Tanzil yang Maha Agung. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini telah kulengkap sempurnakan bagimu agamamu dan telah ku tamatkan nikmatku atasmu dan telah kuperkenan bagimu dengan keradaanku Islam sebagai agama. Dalam Islam menafikan kemungkinan dia memerlukan kelengkapan dan kesempurnaan atau perubahan secara evolusi yang menuju ke arah kekamilan yang lebih daripada apa yang sudah ada dan jadi padanya. Dan faham-faham seperti pembangunan dan kemajuan dan kesempurnaan apabila dikenakan terhadap kehidupan dan peranan dan nasib insan ditilik di sisi pandangan Islam, harulah bersabit pada akhirnya pada sifat rohani diri insan yang menjadi dirinya yang hakiki jua. Jikalau tiada demikian, yakni jikalau maksud pembangunan dan kemajuan dan evolusi ke arah kesempurnaan dan kesempurnaan itu sendiri tiada merujuk kepada diri rohani dan tiada merujuk kepada daya kuasa kelakuannya menuju ke arah pencapaian kemurnian asali. Maka bagi Islam bukanlah pembangunan itu benar pembangunan dan bukanlah kemajuan itu benar kemajuan dan bukanlah perubahan ke arah kesempurnaan itu benar perubahan ke arah kesempurnaan dan bukanlah kesempurnaan itu benar kesempurnaan. Kerana faham-faham itu semua hanya merujuk kepada sifat jasmani, diri hayawani insan belaka. Dan tiada. Ustaz, sebab itulah dalam konsep
Kalau kita tengok slogan-slogan politik negara kita pun tengok pada pembangunan tu sebenarnya dia merujuk kepada konsep barat ni lah sebenarnya. Istilah development. Jadi sebenarnya dalam kamu bangun tu bangun. Bangun tu bangunlah. Jadi pembangunan tu dah jadi satu kata kunci baru yang berasal daripada barat. Konsep develop tu pun tak ada dalam kamus barat kecuali dalam tempoh tak sampai 100 tahun kebelakangan ni. Progress macam tu juga. Jadi macam mana tiba-tiba idea develop dengan progress itu timbul? Tidak lain dan tidak bukan kerana usaha golongan-golongan inilah. Golongan-golongan yang nak menjadi. Tapi tak jadi-jadi. Itu maksud dia. Tapi kalau dalam Islam itu dah sedia ada dah. Kita dah ada blueprint dah. Ikut saja. Ikut saja. Dalam pelbagai aspek kehidupan tu. Sebab dia mari daripada Allah kan. Jadi Allah nak bagi stokor ilmu tu pun tak ada masalah. Kalau dia bagi stokor, dia tahu lagi. Tapi di barat ini kita nak kaji dulu, kita nak tengok dulu, kita nak belajar dulu, kita nak tambah dulu data-data, fakta-fakta, kita nak pergi kepada manusia, kita nak buat kaji selidik dulu. Soal selidik tanya habis orang, okey awak suka ni ke suka ni? Macam mana awak amalan tertentu awak dalam pendidikan contohnya. 1 apa dia, 2 apa dia, 3 apa dia, 4 apa dia. Jadi konsep-konsep yang sebeginilah yang diambil daripada pemikiran kemanusiaan, bukan daripada perkara ataupun kata-kata yang daripada kalamullah itu, daripada wahyu, daripada tanzil itu. Tanzil itu dia sedebak, dia dah lengkap, dia bagi tahu. Jadi kita tak nak ikut yang tu, maka kita ikut akal kita, tapi akal kita tak sempurna. Jadi ginilah, dok siap-siap. Orang kata bangunan dok siap-siap. Dok siap-siap bangunan tu, tambah sikit, tambah sini sikit, last kali pecah. Pecah nak tambah kok ni pula. Tak payah, kita buat hak lain pula. Terpaksa tambah besi tu pula. Besi yang saiz untuk 2 tingkat pula. Lepas tu tak jadi pula. Last kali tak tahu bangunan apa yang nak dibuat sebenarnya. Okey, boleh sambung sikit lagi Ustaz? Saya ingat nak perhabis sampai ke surah 22 tu kita akan baca ayat masaluhum tu. Menarik ayat tu. Okey, habis. Saya ni muka surat 75 dah sebenarnya ni. 75? Cetakan saya lah. Kita 70 kan? Kita punya 70. Jadi tak apa, sambung sajalah yang dekat tadi tu. Dia muka surat tu berbeza sikit lah kot. Tapi Ustaz boleh sambung dekat perubahan, pembangunan dan itu yang jadi susah nak cari sikit. Okey, jumpa. Perubahan, pembangunan dan kemajuan menurut pandangan Islam merujuk kepada pengembalian kepada keadaan Islam yang sejati, yang diusul serta dicarakan oleh junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang dituturi oleh para sahabatnya yang mulia dan para tabi'in dan para pengikut tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in, dan yang dianut serta diamalkan oleh para mukminin dan muslimin selepas mereka hingga kini sehingga ke akhir zaman. Dan lagi pula perubahan, pembangunan dan kemajuan itu merujuk serta mengarahkan maksudnya kepada sifat asali jua dengan maksud pengembalian diri hayawani kepada sifat asali diri yang beragama din yang sebenarnya. Seperti perjalanan ubudiyah yang menuju ke arah keihsanan.
faham-faham perubahan, pembangunan dan kemajuan apabila disabitkan dengan kaum muslimin atau digunakan dalam Islam, semuanya merujuk kepada sesuatu keadaan yang sudah terjadi yang membayangkan suasana kelam keliru, suasana kabut keliru yang sedang mengharu kaum muslimin. Dia membayangkan keadaan kaum muslimin yang sedang diserapi kejahilan dan yang sedang sesat menyeleweng daripada jalan yang lurus dan benar, yang sedang giat menzalimi diri sendiri akibat pembohongan diri hayawani. Hanyalah dengan nyata timbulnya berlaku keadaan yang demikian inilah sahaja baru dapat dikenakan makna serta maksud yang sah bahawasanya perubahannya, pembangunannya dan kemajuannya itu tiadalah lain daripada daya usahanya mengubah, membangun dan memajukan dirinya nescaya kembali semula kepada ajaran dan amalan Islam yang tulen. Maka dalam keadaan yang dibayangkan itu daya usaha kaum muslimin untuk mengarah diri nescaya kembali semula kepada keadaan kemurnian Islam sejati. Daya usaha ini yang mensyaratkan suatu perubahan adalah pembangunan dan gerak daya pengembalian semula ini yang merupakan satu pembangunan adalah kemajuan. Dari itulah maka bagi Islam gerak daya yang menuju ke arah kemurnian Islam sejati yang diusahakan oleh kaum muslimin yang insaf bahawa mereka sedang sesat, keliru dan jahil menyeleweng dari jalan yang lurus dan benar. Itulah pembangunan. Dan pembangunan dengan pengertian inilah sahaja yang benar-benar dapat diistilahkan sebagai kemajuan. Kemajuan bukan kemenjadian. Kejap Ustaz, ada 3 konsep ni: perubahan, pembangunan, kemajuan. Change, development, progress. Change, development, progress. Saya ulang ni bukan apa. Sebab benda ni memang ada dalam setiap lapisan masyarakat kita. Dah diserapkan dalam kepala otak tu. Dan orang yang mentadbir dia akan buat benda ni dalam pentadbiran dia. Cikgu dia akan terapkan dalam pengajaran dia. Ahli profesional yang lain, doktor dan sebagainya pun dia akan terapkan benda ni dalam kerja buat dia tu. Change, development, progress. Okey, kemajuan bukanlah kemenjadian. Kemajuan bukanlah kemenjadian. Bukanlah keadaan sedang menjadi. Tetapi tiada juga jadi. Keadaan yang sentiasa tiada akan jadi, melainkan kejadiannya itu kemenjadian jua. Kemajuan bukanlah yang demikian. Kena faham molek ni dia. Memang kena faham. Jadi kita kena fikir sendiri lepas. Tapi ini yang doktor terang dah tadi ni. Ya, saya terang dah tadi. Kemajuan bukanlah kemenjadian. Bukanlah keadaan sedang menjadi. Tetapi tiada juga jadi. Keadaan yang sentiasa tiada akan jadi, melainkan kejadiannya itu kemenjadian jua. Kemajuan bukanlah yang demikian. Justru kerana dalam faham kemajuan itu sendiri memang sudah sedia ada terkandung makna asasi yang menjelaskan bahawa yang maju itu maju dengan maksud adanya tujuan tertentu dan matlamat terakhir bagi pencapaian kemajuan yang dituju oleh yang maju itu. Lagi pula faham tujuan tertentu dan matlamat terakhir itu hanyalah dapat mengandungi erti apabila yang dituju dan dijadikan matlamat itu jelas, sudah berdiri tegak dan lengkap, sempurna, sudah jadi. Maka sesuatu yang sudah jelas, berdiri tegak, lengkap, sempurna, yang sudah jadi, tiada lagi menempuh perubahan kemenjadian.
tiada lagi menempuh perubahan dan tiada pula merupakan suatu yang senantiasa samar dan liar dari pencapaian, yang sentiasa mungkir, tiada mungkin dapat menjadi pegangan, dan yang sentiasa meluputkan diri dari menyampaikan maksud. Sebagaimana yang baharu sahaja disebut tadi, faham yang terkandung dalam istilah kemajuan itu membayangkan adanya tujuan tertentu yang menjadi serta menetapkan arah penyampaian bagi yang sedang maju itu, dan dia juga membayangkan adanya matlamat terakhir yang jelas menjadi panduan yang memandu yang sedang maju itu, nescaya dapat dia mencapainya dalam jangka masa hayatnya. Okey, sekejap Ustaz. Jadi sebab apa Barat duk sibuk sangat change, development, progress ni, perubahan, pembangunan dan kemajuan ni. Pasal gini, pasal mereka ini menganuti satu fahaman yang dipanggil fahaman social Darwinism. Social Darwinism ni maknanya berlakunya evolusi ataupun perubahan dalam masyarakat kita ni, daripada dok matured kepada matured, daripada kanak-kanak kepada dewasa, daripada kurang matang kepada matang, daripada belum menjadi tadi tu kepada jadi. Sebab itulah dia lihat, kalau kita tengok sejarah, kita belajar sejarah sekolah tak? Ada orang Paleolitik, ada orang Mesolitik, ada orang Neolitik, ada orang zaman besi. Lepas tu kohon maju. Lepas tu dah mula start tamadun. Dan kemudian dah mula ada pakaian rumah yang lengkap. Dan kemudian zaman orang beragama. Dan zaman gelap dia tu lah, yang agama Kristian tu, gereja tu. Dan kemudian zaman Renaissance. Renaissance ni zaman cerah. Gelap pergi kepada cerah. Dan kemudian zaman reformasi dan Renaissance ini membawa mereka kepada moden. Zaman moden ni, zaman yang manusia tu dah mungkin dah capai tahap yang hampir tertinggi lah. Tapi saya percaya dia ada pula postmodern dan dia ada pula zaman lain pula lepas pada ni. Dia akan ada semua tu. Dok sudah. Dok tercapai-capai. Okey, sambung sikit lagi. Jikalau arah tujuannya itu, jikalau arah tujuannya itu masih belum jelas, masih samar dan berkisar dan bertukar ganti, berpindah randa, maka belumlah dapat dia itu digelar tujuan. Sebab dia masih sedang menjadi, masih sedang menjelmakan sifatnya yang masih sama dan belum sempurna lengkap. Dan jikalau matlamat yang menjadi tujuannya itu belum lagi mempunyai sifat matlamat terakhir, maka betapakah dapat mengarahkan diri kepada matlamat sementara itu dikatakan benar-benar kemajuan. Mereka yang meraba-raba dalam kegelitaan tentulah tiada dapat disifatkan sebagai yang sedang maju. Dan mereka yang mensifatkan orang-orang itu sedang maju hanyalah membohongi makna dan membohongi maksud sebenarnya faham kemajuan itu. Dan mereka sesungguhnya membohongi diri sendiri jua. Mereka ini seperti yang diibaratkan dalam Tanzil yang Maha Agung. Prof guna istilah Tanzil yang Maha Agung. Prof banyak gunakan istilah Tanzil itu untuk memberikan reveal. Dalam bahasa Inggeris ada istilah revelation ataupun reveal religion. Maknanya agama Kristian dengan Yahudi itu Barat ni mendakwa sebagai reveal religion. Jadi Prof membezakan dengan Tanzil. Konsep Tanzil tu lain dengan reveal tu. Jadi agama Kristian dengan Yahudi itu agama budaya, produk sejarah. Tapi agama Islam lah agama Tanzil yang sebenar-benarnya, tak ada yang lain. Itu yang Prof gunakan perkataan Tanzil, dan wahyu tu macam lebih kurangnya sekali lah. Tapi dia refer kepada macam mana agama ini sebenar-benarnya diturunkan daripada sumber yang benar dan disampaikan oleh Rasul yang benar, dan mesej tujuannya itu tujuan yang benar,
dan tidak berubah-ubah sehinggalah hari kiamat lah. Dan kita tengok sini ayat Quran ini menyampaikan apa yang kita duk baca jadi menjadi itu ya. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Perumpamaan mereka itu seperti orang yang memasang api yang apabila cahayanya menerangi sekelilingnya, lantas dilenyapkan cahaya itu oleh Allah. Maknanya baru je nak terang, pak, mampu. Gelap, duduk dalam gelap. Dan dibiarnya tinggal dalam kegelap gelitaan, nescaya tiada dapat melihat. Tuli bisu buta. Secara spiritual lah, secara rohani. Tiadalah mereka itu akan kembali ke jalan yang benar. Ataupun keadaan mereka ini, orang yang tak menerima kebenaran ni lah. Orang yang kafir ni, seperti awan nan lawas dengan hujan dari langit, dalamnya bercampur mendung dan gelap. Guruh dan peti kilat halilintar bersabung sambar. Jadi mereka memempatkan telinga dengan jari. Disebabkan takut dengan guruh peti itu, maka ditutup telinga itu dengan jari. Memekakkan pendengaran dari bunyi gemuruh gegak gempita. Sambil getar gigil takutkan mati. Dalam ribut tak? Dalam ribut, kita berada dalam gelap itu, tiba-tiba ada guruh, ada halilintar dan sebagainya, kilat sabung menyabung. Jadi takut nak berjalan, takut tak nampak. Bila ada kilat tu sekejap kita berjalan, lepas tu berhenti. Lepas tu berjalan pula berhenti. Begitu. Tapi dia tidak sampailah kepada tempat yang sebenarnya. Bagaimanapun juga halahnya, Allah sentiasa meliputi yang mungkin akan iman dengan kehebatannya. Yang mungkir akan iman dengan kehebatannya. Kilat merampas segala dayanya kecuali penglihatnya. Tiap kali cahaya kilat menerangi, menampakkan keadaan pada penglihatnya. Mereka bergerak berjalan, dan apabila kegelitaan menggelap menyerapi lagi, mereka diam berhenti. Sekiranya Allah berkehendak, justru sesungguhnya dapat dilenyapkan kuat kuasanya mendengar dan melihat. Sadaqallahul azim. Kita berhenti setakat ni lah dulu. Cuma summum bukmun umyun untuk ialah kalau kita nak kaitkan dengan perbincangan kita malam ini, seperti orang barat lah yang kafir, yang mungkir kepada Allah SWT ni. Ada sikit ilmu yang Tuhan bagi sikit ke dia tu dah mengada-ngada dah. Tak. Bagi dia pun dah mendakwa dah dengan panca indera hawas dia tu, dia dah boleh menakluk alam sejagat ni. Dengan ilmu sains yang hanya menggunakan panca indera. Sedangkan panca indera tu pun Allah yang bagi pada dia. Jadi masih lagi dia tu tidak boleh mengaitkan sains tabi'i itu dengan Allah SWT sebagai pencipta. Jadi masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Bila Allah bagi sikit tu, bergeraklah dia. Tapi kalau Allah gelapkan semula alam itu, jadi pekak bisu summun bukmun umyun, tu tak boleh bergeraklah dia. Tapi masih lagi dia tidak sedar. Dia tidak sedar tentang kekuasaan Allah SWT. Jadi begitu juga lah dalam konteks saintis barat tu. Inilah cara mereka ni. Tapi dia takut mati. Memang takut mati. Tapi tak mari juga dalam pemikiran dia tu tentang kebesaran pencipta tu. Dia duk sebut bercakap tentang sebab musabab. Sebab musabab. Sebab musabab. Cause effect. Cause effect. Tapi dia tidak pergi kepada sebab yang utama, iaitu pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wallahu a'lam lah. Saya ingat setakat ni dulu, kecuali ada apa-apa yang nak dibincangkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Wan ada soalan ke? Saya tak ada dah. Cuma menarik lah cara terjemahan Prof terjemah ni. Memanglah.
Prof ni ahli bahasa. Dr. Salina boleh kongsi tak macam mana cara terjemahan Prof sebab saya nampak sedikit macam mana-mana ayat Al-Quran pun ada gaya tersendiri. Orang pertama sekali kita kena ingat dia produk yang lahir pada tahun 1931. Tarikh lahir Prof tu 1931. Jadi 1931 ni produk yang sebelum perang tu lah. Ataupun kalau berlaku peperangan pun maknanya kita adalah efek sikit-sikit lah. Jadi Prof ni dilahirkan pada satu zaman di mana penekanan terhadap bahasa dan kesusasteraan itu sangat penting. Walaupun dari segi sosioekonomi masa itu tak ramai lah orang-orang Melayu kita, orang Islam kita ni boleh pergi jauh. Jadi Prof tu antara yang mula-mula orang Melayu yang menyambung pengajian PhD. Dan bahkan kerana kehebatan pembacaan dan juga exposure ataupun pendedahan di peringkat kecil lagi tu, dia keluarga Prof ni dia ada perpustakaan kecil di rumah masing-masing tu yang memuatkan buku-buku yang bermutu. Bukan komik-komik macam kita anak-anak kita ni duk baca tak, duk beli lawak kampus lah apalah tu. Bahkan masa tu buku-buku itu dia tidak ada gambar yang banyak ataupun tidak ada gambar langsung. Dan Prof banyak menghabiskan masa dia tu dengan membaca di dalam perpustakaan itu. Jadi kita boleh bayanglah suasana perang pada masa itu. Kemudian Prof ni pula sekejap duduk di rumah datuk dia, sekejap duduk di rumah pak saudara dia di Johor tu. Dan kemudian Ungku Aziz, bapa saudara dia tu pun dia mempunyai bekalan buku-buku yang elok-elok dalam kesusasteraan Melayu. Jadi dibaca. Sebab itulah kalau kita tengok Prof ini bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dia tu seolah-olah suatu gaya baru. Bukan gaya baru macam mana lah, dalam bahasa Melayu dia pun kalau kita tengok ni syarat dengan perkataan asal di dalam bahasa Arab dan di dalam bahasa Melayu. Kan? Dan penggunaan perkataan-perkataan penting itu contohnya getah gigil tu kan. Kita sekarang ni getah tu dah jadi ketar kan. Masih lagi digunakan perkataan getah gigil itu. Maknanya bahasa Melayu Prof itu lebih asli lah daripada kita rasanya. Dan perkataan niscaya itu kan digunakan dengan banyak di dalam buku Prof yang berbahasa Melayu. Tapi dari segi bahasa Inggeris pun sebenarnya Prof banyak mengislamisasikan bahasa Inggeris. Contohnya apabila beliau berbincang tentang religion dalam buku Islam and Secularism tu, dalam versi bahasa Inggerisnya itu, dijelaskan religion itu begini. Yang saya maksudkan bukan begini. Jadi religion tu, jadi kalau katakan native speaker ataupun yang asal bahasa Inggeris membaca, maka dia akan rasa sedikit kepelikan itu membaca buku Prof. Kerana yang dia faham religion ini begini. Kenapa pula orang ni buat macam ni? Begitu. Jadi itu sudah berlaku suatu reformasi ataupun perubahan dalam pemikiran yang Prof nak buat dari segi bahasa. Jadi bila dia bercakap tentang islamisasi bahasa tu, dia buktikan melalui kitab-kitab yang dia karang ni lah. Dan contoh lain lagi ialah macam konsep reality tu kan. Reality tu dalam bahasa Inggeris tu sebenarnya Barat dia tidak menggunakan begitu, realities of something. Barat dia tidak bercakap begitu. Ini saya bincang dengan salah seorang guru ilmu kalam saya jugalah yang merupakan seorang Kanada. Dia kata we don't use reality like the reality is bla bla bla. Dia cakap benda tu tak macam tu. Tetapi dia mengakui bahawasanya reality itu sebenarnya yang dibincangkan dalam kitab-kitab ilmu kalam itu di dalam bahasa Inggerisnya itu haqa'iq. Haqa'iq itu ialah realities.
Tapi itulah Prof, bila dia gunakan istilah yang tepat dan dia nak orang lain menggunakan sama dan mengikut standard yang sama yang digunakan tu. Bukan dia turun standard dia tu. Dia tidak turunkan standard dia. Yang lain tu kena pergi ikut cara dia tu. Dan satu lagi ialah kita tengok Prof ini dia menjelaskan perkataan-perkataan asas di dalam bahasa Arab itu dengan cara italik dan huruf besar. Huruf besar. Contohnya kebenaran. Kalau diletakkan K itu huruf besar, maksud dia al-haq. Tapi kalau kebenaran biasa, maksudnya ialah mungkin hakikat ke. Begitu. Jadi kalau al-haq itu K. Itu sangat particular lah. Dan ini belum kita bincang tentang sajak-sajak syair yang Prof reka. Lain kali kita boleh baca rubaiyat. Rubaiyat beliau itu dibuat semasa umur macam Mio ni. Dah karang rubaiyat. Dan kemudian dijelaskan syair, konsep-konsep syair itu daripada mana asal usulnya. Dan kalau kita dua rangkap penting dalam Islam and secularism ataupun risalah untuk kaum muslimin pun cantik juga yang tentang karam tu, yang sepatutnya kita hafal yang sebab dia mengandungi maksud yang sangat dalam. Saya pun hafal sekejap, tak hafal sekejap. Muslim tergenggam belenggu kafir, akhirat luput, dunia tercicir, budaya jahil luas membanjir, banyak yang karam tiada tertaksir. Jadi kafir, akhirat, dunia itu perkataan Arab. Budaya jahil, tertaksir. Barus dan singkel, pasai dan ranir. Silam ditelan masa nan mungkir. Lupa jawapan dihafal mahir, bagi menyangkal mungkar dan nakir. Jadi ini menunjukkan ilmu beliau tu membatasi prosa dan puisinya itu. Macam mana beliau mengetahui tentang sejarah barus dan singkil, pasai dan ranir. Jadi Nuruddin Ar-Raniri itu berasal daripada ranir. Begitu. Pasai. Dan kemudian ini adalah tempat ketamadunan Melayu Indonesia dahulu. Di zaman Hamzah Fansuri. Dan Sumatrani itu. Begitu. Wallahu alam. Cantik elok kalau kita hafal. Nanti boleh dodoi anak. Sambil dodoi anak tu. Budaya jahil. Muslim karam tiada tertaksir. Sambil dodoi anak tu. Tepuk-tepuk. Macam tesis PhD doktor pasal semantik tu adakah termasuk juga menganalisis kaedah-kaedah terjemahan ayat Al-Quran dan juga hadis yang Prof pakai? Ya. Tafsir takwil tu lah. Tafsir takwil tu saya jelaskan jugalah, tapi tidaklah mendalam sebab saya ambil secara semantik. Jadi gaya Prof ni sebenarnya dia begini, dia approach dia tu ialah semua disiplin ilmu yang dia master tu, yang dia cover tu, macam bahasa, ilmu kalam, tasawuf, sejarah, bahkan sains, falsafah sains itu sendiri, approach utama dia ialah semantic analysis lah, ilmu dalalah tu. Jadi dia banyak menggunakan ataupun ialah macam menggunakan juga dal dengan madlul, kan, dalil. Dan bila Prof ni, bila dia menjelaskan tentang konsep sesuatu dalam buku-buku dia tu, sebenarnya dia dah praktiskan benda tu. Macam bila dia cerita tentang bahasa Arab, dia sendiri mendalami bahasa Arab itu, bahasa Arab yang dalam tradisi Islam tu. Bila dia bercakap tentang ilmu kalam dalam konteks usuluddin, pandangan alam, worldview ni, sebenarnya dia sudah memahami menjiwai dan menguasai ilmu kalam itu. Bahkan di dalam karya-karya beliau itu, perkataan-perkataan, kata kunci yang penting itu diterang dan disebut, dinyatakan
supaya akhirnya nanti murid-murid dan umat Islam nanti membuat pengkajian yang lebih mendalam. Jadi dalam tesis saya itu saya nyatakan perkataan-perkataan kata kunci yang penting yang Prof sebut dan gunakan, dan saya nyatakan di situ daripada buku-buku dan pengkajian dan kefahaman saya terhadap kerja Prof dari segi yang bertulis dan juga lecturenya, syarahannya itu dapat dibahagikan kepada 8 kelompok perkataan. Dan daripada 8 kelompok perkataan ini dia ada pula kata kunci, pecahan-pecahan dia. Saya berazam jika sekiranya saya tidak mampu menghabiskan pengkajian tentang kata kunci ini, sekurang-kurangnya ada yang lain yang akan dapat manfaat daripada tesis saya itu dan mengambil kata kunci itu untuk dibahaskan satu demi satu. Gitu. Jadi konsepnya ialah bila sebut semantik analisis ini, Prof pertama sekali dia menguasai tradisi Islam itu. Dan kemudian tradisi Islam itu saya tak perlu jelaslah, dia ada ilmu kalam, ada ilmu usul dia, dan kemudian ada ilmu falsafah Islam, ada tasawuf Islam, dan tasawuf itu sendiri kan. Jadi itu belum mengambil kira ilmu alat macam logik. Prof sudah menguasai logik itu. Logik dan juga bahasa Arab. Dan dari segi bahasa bukan sahaja bahasa Arab, beliau juga menguasai bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini adalah bahasa saintifik pada waktu itu, pada waktu yang baru Singkil dan Pasai Ranir tu. Dan sebenarnya anak beranak Prof ini sebenarnya tergolong juga dalam kalangan wali-wali yang ada di Indonesia, di Jawa, di Malaysia ini. Jadi sebab itulah setengah manuskrip yang beliau karang, yang beliau kaji itu dipasing-pasing oleh sesama sendiri. Contohnya sepupu beliau itu menjumpai Aqaid Nasafi yang akhirnya dijadikan buku oleh beliau itu, menjadi manuskrip yang terawal yang dijumpai, manuskrip yang di alam Melayu ini. Jadi anak beranak dia berada di dalam suasana lingkungan itu, dan oleh kerana kepantasan akal dia itu dari segi bahasa dikuasai dan sebagainya, dia tahu sedikit Latin, dia tahu sedikit Greek, dia tahu sedikit Parsi, Urdu dan sebagainya, itu perkaitan antara, dan kemudian dia faham secara universal bahasa tu sendiri, apa yang penting di dalam bahasa umat Islam tu. Bahasa lain tak kisah sangat, bahasa umat Islam itu. Jadi bila dikaji perkataan-perkataan tertentu yang penting dalam tradisi Islam ini ada dalam, boleh dikatakan hampir semua bahasa-bahasa asal umat Islam ni. Contohnya ilmu. Dalam Turki pun dia panggil ilmu, dalam Urdu pun panggil ilmu ataupun ma'rifah kan. Dan kemudian dalam Parsi pun begitu juga. Hikmah, ma'rifah. Jadi dia tak lari. Jadi menunjukkan bahawasanya dari segi bahasa Arab itu dia sudah ada anak dia tu. Pecahan dia tu Melayu, Urdu, Turki, Swahili dalam bahasa Afrika pun. Dan dia berkait dengan sejarah kedatangan Islam ke tempat masing-masing tu, yang merupakan antara lain gerakan yang didalangi oleh keluarga Prof ni juga. Anak beranak dia juga yang sampaikan Islam, pergi situ, pergi situ. Jadi dia tahu. Orang kata, I know what I'm talking about. Saya tahu apa yang saya cakapkan ini. Bukan dia cakap saya saja, tak. Jadi sebab itu saya sebutkan di dalam tesis saya itu, approach paling asas Prof, yang paling fundamental, yang paling asasi ialah semantic analysis. Dan daripada situlah dia ada juga dari segi dia panggil contextual readingnya, kemudian dia ada juga conceptualnya, dia ada juga dari segi deduction, inductionnya. Bahkan Prof pun melakukan juga survey tu, kaji selidik, kajian kes tu masa dia buat buku tentang tentang some aspects of Sufism tu. Some aspects of Sufism macam yang dianut oleh yang diamalkan, dipraktis oleh Malay, orang Melayu di Johor tu. Begitu. Jadi daripada bahasa itu, daripada bahasa. Sebab itulah kita nak mengaji agama mesti belajar bahasa-bahasa yang begini.
Jadi saya rasa selain daripada baca karya-karya Prof ni, kita kena baca juga tesis-tesis yang dihasilkan lah, yang berkaitan dengan Prof ni lah. Terutamanya daripada tesis inilah, Ya. ataupun daripada instek, baru kita akan lebih mudah memahami lah. Sebab tu kesimpulan-kesimpulan penting lah. Betul, sebab dia bersifat syarahan. Saya faham gitu. Dia bersifat syarahan dan kemudian dia bersifat syarah atas syarah dan kemudian syarah atas syarah atas syarah. Begitu. Yang Dan kat ni matan tu tidak ada talkhis apa semua tu tak ada lah, tetapi yang Prof bagi itu sudah padat. Dia macam matan dah ni. Buku dia, kitab-kitab dia macam matan dah ni. Sebenarnya kalau kita nak dalam lagi, kita boleh banyak kelas lagi ni. Tapi saya rasa tak ada masalah lah. Maknanya kita buat 12 kelas ni pun sudah banyak untuk faham Islam, faham agama ni. Kalau apa ni, Dr. Syamsuddin Arif, Profesor Madya Dr. Syamsuddin Arif di Indonesia tu, insist tu dia buat 70 sesi bagi buku Islam dan sekularisme. Maknanya saya agaknya lebih kurang macam ni juga, 12 sesi bagi satu buku kecil ni. Sebab dalam tu ada 5 kan. Islam dan sekularisme tu dia ada 5 buku kecil, booklet. Daratlah dalam 60-70 sesi. Tak pelik lah. Dan kemudian Prof Wan punya buku jangan lupa lah. Contohnya Concept of Education Prof tu, buku tu nipis lagi daripada ni. Concept of Education Tapi disyarahkan oleh Prof sehingga jadi tebal macam ni. Itu buku Educational Practice and Philosophy of Syed Muhammad Naqi Al-Atas. Saya tak pasti ditranslatekan dengan mungkin mukadimahnya saja ditranslatekan dalam bahasa Melayu. Dan kita boleh baca buku adat dan peradab. Ya. ada terjemahan kita ada. Ya, satu biji. Buku Prof Wan tu, satu biji. Keseluruhan. Saya ada. Dan saya tunjuk. Dan macam setiap saya yang tafsiran Prof tu. Tu. Indonesia kan? Ke bahasa Melayu? Bahasa Melayu. Kita. Bukan Indonesia. Bahasa Melayu. Okey, falsafah dan Prof Wan yang terjemah sendiri. Oh, okey. Ni saya beli dengan Zain kan ni, dengan apa? Ustaz Zain Abdul Rahman. Ya. Zain bagus tu. Zain tu sebelum dia buat publication dia tu orang kata apa nak pergi buku-buku ni. Tapi akhirnya terbukti hidup lah. Ya. Ada berkat. Sebab tu saya kata jurnal-jurnal tesis doktor tu penting. Saya ni sebenarnya minat juga bidang bahasa dengan tafsir dan terjemahan ni. Itu saya tengok Yang saya masukkan dalam academia.edu tu. Kalau yalah yang doktor bagi dah tu saya download dah. Semua tulis saya masuk situ belakang. Maknanya kalau dekat tesis tu banyak lagi tesis-tesis yang berkaitan dengan Pol Atas. Yang kes tu kalau tesis tu adalah. Kalau tesis tu ada, kalau penulisan saya benar kena cari merata sikitlah. Itu yang saya rasa sayang. Kenapa tesis ni? Lepas dia adalah hak individu, hak pengkaji tu kan. Jadi kalau macam tesis Pol Atas kan, yang kaji pasal pemikiran Pol Atas ni, saya rasa dia kena pelihara juga sebenarnya walaupun tidak dicetak. Mungkin ada yang dicetak, ada yang tidak dicetak. Tapi dia adalah bahan yang penting lah untuk memahami pemikiran Prof ni. Sekarang saya fikir apa doktor? Saya fikir kalaulah murid-murid Prof yang asal ni dah tak ada ramai apa semua, saya rasa macam mana nak faham saya kata. Dengan dia orang punya ni. Ya, betul. Betul, yang tu sebenarnya satu benda yang yalah macam sahabat Nabi dulu tak? Macam ramai yang masa kita nampak kepentingan tu. Tapi sebenarnya Casey pun dalam proses dia ada nak mewujudkan publication dia apa semua. Mungkin
bawah Dr. Khalid ni dia dari sifat ilmiah dia tu lebih terselah sebenarnya berbanding dengan mungkin orang lain yang lain lah. Jadi saya tengok penulisan dia ke cara dia menyusun atur mungkin aktivisme akademik di kesis tu mungkin kita boleh letak harapan lah. Jadi macam sekarang ni dia ada 8 publication bawah kesis hakim tu. Antaranya yang Islam and Secularism ni, dan dia ambil juga karangan-karangan ataupun artikel-artikel daripada pelajar-pelajar di ISTEC dululah. Tapi yang lain tu macam nak kena cari sendiri juga sebab dia dah macam bertaburan merata dekat library UM, dekat library IIUM, dekat ISTEC Damansara dan kemudian kat mana lagi, UKM adalah sikit tapi tengoklah macam mana mungkin boleh disarankan lah juga Ustaz, terutama pada macam Dr. Khalid tu. Kalau yang lain tu akan direct pergi pada dia jugalah. Gitu. Saya ada beli buku-buku Indonesia yang yang daripada Doktor Samsudin Arif tu apa semua tu kan. Yang berbentuk yang tesis yang master atau PhD yang dibukukan. Jadi saya tengok Indonesia ni mungkin dia lebih laju dari segi tu Mana dia menerbitkan tesis tu. Orang Indonesia memang laju, dia lebih laju pada kita bab penerbitan, bab penulisan, bab perbahasan. Sebab dia suka polemik, dia suka mencetuskan polemik pun dia suka juga. Ya. Tak apalah, insya-Allah. Terima kasih doktor. Tak apalah, dua malam lagi tak apa. Saya cuba usahakan. Tapi ni pendedah awal doktor ni. Lepas ni kena baca tesis doktor tu pula. Saya pun memang saya publishkan saya tesis tu, tapi saya baiki jugalah setengah tu. Jadi kalau nak macam baca tu sebenarnya menarik juga bagi saya. Tesis saya tu maknanya kita baca begini jugalah. Kalau sudilah, sebab sebelum ni saya pernah diminta oleh 2-3 orang jugalah budak-budak yang minat dengan benda ni. Tapi sebab lepas mereka jadi doktor tu dia tak ada masa untuk mari tu semua. Jadi saya tak mampu buat lagi. Tapi saya memang sebab gini, saya nak publish, saya nak edit sendiri, dia tak sama dengan bila kita macam ada orang macam contohnya Mio baca, Ustaz baca. Jadi Ustaz pun tanya, kenapa begini? Jadi saya gunakan perkataan tu, saya boleh baiki yang gitu. Jadi saya terfikir juga lah, bukan terfikir lah, memang nak buat lah. Cuma saya nak cari orang yang boleh bantu saya untuk macam research assistant lah. Mio pun saya ada berilah tesis tu. Macam Ustaz saya dah bagi link tu tak? Link tesis lah. Saya baca pun berat juga bahasa. Sebab dia tesis tu saya bahagikan pada 2. Satu falsafah bahasa Prof. Satu lagi semantik analisis mudalalah dia tu lah. Sebab tu bila kita sebab saya saya cuba menekuni yang semantik analisis perkataan sahadah. Memang macam setonya ayah je. Sebab bidang tu bidang yang agak tak ramai orang jugalah yang buat tu. Jadi dan dia agak susah lah, betul. Saya akui lah agak susah. Tapi dia suatu pengalaman yang penting. Dan sebenarnya kalau yang saya faham itulah yang mendasar pada pemikiran Prof lah. Yang lain pun ya juga, tapi hardcore dia di situ. Tajuk ni doktor cari sendiri ke tak Prof Wan yang bagi? Saya sendiri, saya fight tu untuk tajuk tu. Prof Wan suruh saya buat tajuk lain, sustainability. Tapi yang kena off record kan, masuk yang benda-benda tak boleh. Off record.